Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dalam halaqah kita, dalam pertemuan kita, dalam kita memperbincangkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan doa. Sekali lagi saya berterima kasih banyak-banyak, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana mengizinkan untuk kita bertemu sekali lagi. Dan saya juga berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Coach Allen dan juga Coach Ashriyah kerana sudi menjemput saya sekali lagi untuk kita berkongsi-kongsi berkenaan dengan doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran. Juga terima kasih saya juga buat semua yang sudi untuk kita bersama-sama dengan kita pagi hari ini untuk kita sama-sama berbincang-bincang atau sembang-sembang berkenaan dengan ayat-ayat yang terdapat daripada Al-Quran inilah. Dan khususnya doa. Kenapa doa? Sebab doa inilah suatu hubungan kita kepada Allah SWT. Satu hubungan kita yang tidak ada kata tempoh masa yang tertentu. Ada waktu mustajab doa, tapi tidak semestinya waktu itu. Tapi waktu mustajab doa tu ada, tetapi bila nak berdoa ni bila-bila masa saja. Bukan maksudnya bila waktu lain Allah tak mustajabkan. Cumanya waktu-waktu yang mustajab tu insya-Allah lah boleh kata kebarangkalian untuk dimakbulkan tu lebih tinggi. Tetapi siapa sahaja ketika waktu bila pun Allah SWT sudi untuk menjawab doa-doa hamba dia. Jadi satu pilihan yang sangat tepatlah apabila Coach Allen dengan Coach Aziah memilih. Saya sendiri pun tak terfikir untuk tadabbur ayat doa ni. Jadi satu perkara yang sangat baik menyebabkan kita sekarang ni, kita sendiri pun saya percaya apabila kita berdoa kita akan lebih menghayatilah apa yang ada dalam tu. Mudah-mudahan insya-Allah supaya apa yang kita minta kepada Allah SWT itu seperti mana kata Coach Allen tadi, ada roh lah, dapat dirasai daripada diri dan perasaan kita. Barulah kata daripada doa itu memberi kesan kepada perubahan dalam hidup kita. Sebab doa itu juga sebenarnya adalah harapan untuk kepada kita, kepada Allah SWT supaya kita berubah untuk jadi manusia yang lebih baiklah. Dengan itu sebab keinginan, daripada keinginan itu menyebab menatijahkan satu perubahan ni, insya-Allah. Baik, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Tanpa kita melengahkan masa, insya-Allah hari ini kita akan bincangkan satu doa yang sangat popular. Memang kata kalau tak tahu doa ni, jaranglah orang tak tahu doa ni. Budak 5 tahun pun dah doa dah. Kecil-kecil pun dah minta dah. Pasangan yang baik. Tak tahu dia orang tahu ke tak tahu. Orang faham ke faham. Wallahualam. Tapi dah diajar daripada sekolah, daripada tadika lagi dah ajar dah doa ni. Dan kalau boleh kita katakan memang imam kat masjid dan surau-surau tak pernah lah, jaranglah kita lihat tinggalkan doa ni. Jadi apa yang kita nak buat hari ni, insya-Allah kita nak lebih mendalamilah apa sebenarnya yang Allah SWT nak ajar kepada kita. Baik tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita berbicara berkenaan dengan isi doa ini, sebenarnya ini adalah suatu perkara yang sangat relevan dalam kehidupan. Baik seorang tu orang Islam atau bukan Islam, semua orang menginginkan perkara ini. Iaitu apa dia? Manusia ingin mencapai kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya ditafsirkan oleh manusia itu berbeza-beza mengikut individu tersebutlah. Ada orang dia capai kebahagiaan dengan apa? Dengan cara dia duduk sembang-sembang kat kedai kopi, boleh dia capai kebahagiaan. Dia balik masjid, dia pergi lepak dengan kawan-kawan dia, dia boleh capai kebahagiaan bagi dia. Ada macam-macam cara. Ada orang capai kebahagiaan dengan apa? Dengan kereta dia. Dia modify kereta dia, pasang speaker kuat-kuat semua, dia rasa itu boleh membawa dia kebahagiaan. Saya bukan condemn ya, jangan. Dia tak ada masalah. Setiap orang ada preference, dia punya kegemaran masing-masing. Cuma cara orang mencapai kebahagiaan dia. Jadi ada orang dia sangka duit boleh memberi dia kebahagiaan secara mutlak.
secara mutlak, dan kita tak menafikan bahawa material itu ataupun apa saja hobi yang kita tu membantu untuk mencapai kebahagiaan, tetapi ada orang menjadikan ia sebagai target. Jadi bila menjadikan sebagai target, itu satu orang kata yang perlu dinilai semula lah. Jadi setiap orang cuba mencapai kebahagiaan dia dengan cara masing-masing. Ada orang rasa dengan cara aku pergi cari duit siang, pagi, petang, malam, aku bagi duit anak-anakku cukup duit, aku tak beri perhatian. Bagi aku dengan duit tu sudah cukup memberi perhatian. Ada orang beranggapan material boleh memberi segala-galanya. Jadi kita nak lihat sebenarnya apa sebenarnya yang mampu memberi kebahagiaan itu, bagaimana hendak kita capai kebahagiaan. Seperti mana Coach Alan kata tadi, ini sebagai ikhtiar saja usaha kita. Sebab manusia itu diperintahkan oleh Allah SWT, apa dia, terutama para nabi. Para nabi itu disuruh oleh Allah SWT bukan untuk bertanggungjawab di atas satu perkara yang dilakukan oleh umatnya, tetapi apa yang perlu dilakukan adalah menyampaikan. Itu sebenarnya yang manusia kena buat. Yang kita boleh pelajari daripada Nabi Nuh alaihissalam. Apa dia buat? Antara yang dia buat ialah dia berusaha untuk selamatkan anak dia sampai sudahlah. Dia tidak ada limit. Orang kata, aku dah habis dah dengan anak ni, lepas aku berlepas diri. No. Selagi mana sama ada kita atau dia tu menutup mata, masih kita tetapkan berikhtiar. Di antara dua, sama ada kita pergi dulu ataupun anak-anak kita pergi dulu. Baru orang kata habis. Baru dia kata dah habis usaha dah, habis ikhtiar. Selagi mana kita ni hidup, tak kira lah sampai umur berapa pun, kita lihat seperti mana Nabi Nuh, dia lihat pun anak dia ingkar pun, tapi masih lagi dia memberi peluang untuk anak dia berubah. Naiklah ke kapal tu. Tapi anak dia masih kekal sombong. Kemudian apabila telah jelas kekafiran dia, telah ditegur oleh Allah SWT, barulah dia tidak berlepas diri daripada anak dia. Tetapi selagi mana hidup, tidak ada istilah berputus asa. Apabila kalau telah meninggal, kalau di Islam, masih lagi kita ada ikhtiar. Tapi kalau dia tinggal dalam kekufuran seperti mana kisah Nabi Nuh tu, itu contoh yang ekstrim lah. Yang itu tidak ada lang kata daya upaya kita lagi. Sebab tu kalau nak usaha, nak buat perubahan, semasa lagi mana kita ada masa. Yang nak kita belajar daripada surah Yasin, misal orang tu berlari daripada hujung kota. Sebab apa? Dia nak mempertahankan para nabi, nak berdakwah kepada kaum-kaum dia, sebab nak tunjuk bahawa kalau kita ni, kalau kita mati tak ada masalah, ada orang lain akan sambung tugas dakwah. Tapi kalau maudui kita, kalau kita punya, minta maaf, kalau kita punya target audience kita tu yang pergi dulu, masalah juga. Itu kita kena ikhtiar lah semampu kita. Jadi kita dapat lihat bahawa seperti mana kita katakan tadi, manusia itu apa dia nak kebahagiaan. Tapi sebenarnya ada satu sebenarnya yang sebenarnya dia sangat diperlukan oleh semua manusia, tak kira dia Islam ke dia bukan Islam, ialah dia memerlukan satu keluarga yang bahagia lah. Sebab tu kalau kita lihat orang yang cerita berkenaan parenting semua ni, memang antara orang kata Facebook yang page yang popular lah, yang semua orang follow, termasuklah saya sekali. Sebab apa? Nak melihat pada anak-anak yang baik, keturunan yang satu idaman semua manusia. Itu kalau itu sebab tu kita lihat kalau ibu dia, satu ibu sahaja tu, ibu tau, bukan buku fizikal, boleh cecah sampai 40 70 ringgit dan orang tak ada masalah untuk beli. Sebab manusia nak pada perubahan, kebahagiaan itu. Sebab tu Allah kata wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan Allah SWT sendiri berfirman yang bermaksud dalam surah apa itu, tak ambil pula sebab tulis, kata silap dalam surah Al-Baqarah dia ni. Dia kata dari antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia tu menciptakan untukmu isteri daripada jenis-jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya demikian itu benar-benar ada tanda bagi kaum yang berfikir. Di mana Allah SWT itu sendiri mengiktiraf bahawa soal pasangan hidup itu adalah soal yang satu diingini oleh manusia, sesuatu yang normal. Bukanlah sesuatu yang dibenci oleh agama. Sebab ada agama yang menganggap perkahwinan ini menyebabkan kita jauh daripada Tuhan. Ada agama yang beranggapan begitu. Tetapi Islam tidak begitu. Bahkan kalau betul caranya, itulah salah satu jalan untuk membawa kita ke syurga. Sebenarnya itu cara untuk kita beribadah. Sebab Allah tidak melihat kepada hasil dia, Allah lihat kepada perjalanan dia. Sebab tu ada Nabi dia datang seorang-seorang je, kat jumpa Allah tak ada kaum. Tapi Allah tak anggap dia gagal.
Gagal bagi Allah SWT ialah apabila kita gagal untuk bergerak ke arah itu. Gagal untuk menjadikan suatu perkara itu perkara yang baik. Soal adakah anak aku menjadi atau tidak, itu adalah urusan Allah SWT, urusan hidayah. Tapi soal kita adalah adakah kita telah berikhtiar atau tidak. Apabila anak itu menjadi tak menjadi, kita tidak menanggung dosa anak tersebut. Tapi kita akan berdosa kerana apa? Kalau kita tidak menjalankan tanggungjawab kita sebagai ibu atau ayah. Itu yang membuatkan kita dosa atau tidak. Kita tak tanggung. Setiap orang tanggung dosa dia masing-masing. Tetapi kalau kita ni tidak berusaha, kita tidak berikhtiar, maka kita telah berusaha kerana kita tidak menjalankan tanggungjawab kita. Dan kita dapat lihat daripada ayat di atas jelaslah bahawa antara perkara utama yang diperlukan oleh setiap insan itu adalah apa? Untuk memperhatikan keluarga dia. Sebab Allah SWT sebut awal-awal kata tak silap dalam surah Al-Baqarah, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada apa? Daripada nar, daripada api neraka. Itu antara perkara yang kita perlu buat yang paling utama. Jadi antara yang paling utama yang manusia perlu buat ialah nak perhatikan keluarga dia. Sebab tu kalau kita lihat dalam ayat yang kita nak bincangkan hari ini ialah sebenarnya ia adalah sambungan antara ciri-ciri ibadur rahman itu sendiri. Dalam surah Furqan ni dia cerita berkenaan ibadur rahman ni daripada seawal ayat 63 kalau tak silap. Kemudian kalau kita lihat kepada pembahagian ni dah sampai kepada ciri-ciri ibadur rahman, hamba Allah yang terbaik ni, iaitu ciri yang ke-8. Dia terpulang kepada orang, ada yang kata ke-12 lah, sebab dia kira tawaduk dengan sopan tu sebagai dua terus. Sebab ciri-ciri dalam ibadur rahman ni dalam surah Furqan ni, dia pertama dia tawaduk, merendah diri. Kalau secara ringkas bila kita ceritakan, berkenaan sopan, lemah lembut. Kedua dia dia melazimi ibadah. Ibadah yang disebut yang secara khusus ialah qiyamul lail lah dalam surah Furqan ni. Kemudian yang ketiga adalah berlindung daripada seksa neraka. Kita dah bincang minggu lepas. Jadi yang keempat pula bersederhana dalam belajar harta. Kemudian yang kelima tak lakukan dosa besar, sentiasa bertaubat, sentiasa beramal soleh. Keenam, dia tak beri persaksian palsu, dia lepas diri daripada golongan maksiat, dia tak bersama orang-orang yang melakukan maksiat, dia jaga kehormatan dia. Yang ketujuh, dia sentiasa menerima peringatan daripada ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada yang ni lah. Kalau kita tak dapat semua pun qiyamul lail tak masuk, tapi at least yang nombor 7 tu sentiasa kita nak pasang telinga kita untuk kebenaran. Apabila kita dibacakan Al-Quran, hendaklah kamu diam dan dengar. Kurang-kurang kita dapat yang tu pun jadilah. Bolehlah orang kata sebelah kaki tu dah ada kat syurga mudah-mudahan. Tapi tak boleh perasan pula. Kita doa saja, kita minta mohon kepada Allah SWT. Dan yang ke-8 ialah ciri yang terakhir yang Allah cerita dalam surah Furqan ni berkenaan ibadur rahman ialah dia berdoa agar dikurniakan keturunan yang taat pada Allah SWT. Tapi kalau tuan-tuan boleh lihat bahawa ciri itu yang terakhir. Sebab apa? Sebab Allah nak tunjuk bahawa apa? Kalau kita nak keturunan kita baik, kita nak pasangan kita baik, apa kita kena buat? Kita dulu kena berubah. Mana mungkin tiba-tiba tangan ni, minta maaf, tangan ni mokok, kita tak nak anak mokok. Kita kata kau ni teruk lah. Tapi kita pun lebih kurang. Kata 2 kali 5, 5 kali 2. Macam mana kita nak anak kita jadi baik sedangkan kita tunjukkan contoh yang tidak baik. Sebab tu Allah tunjuk di sini ciri ibadur rahman yang terakhir, baru Allah kata dia mohon minta keturunan yang baik. Setelah mereka sendiri ada ciri-ciri yang cukup berkualiti menjadikan mereka ini sebagai ibadur rahman, barulah dia layak untuk memikirkan ataupun minta bahawa keturunan dia menjadi seperti dia juga. Maksud mesti ada contoh yang baik. Ini tidak kita duk kata isteri macam ni, duk komplain kat orang ni, tapi dia tak tahu isteri dia pun komplain kat orang pasal dia. Dia je duk komplain, ingat dia je boleh komplain. Itu tu masalah dia. Sebab kita selalu menyalahkan orang lain, tapi jarang kita nak menyalahkan diri kita sendiri. So kita boleh lihat bahawa susunan itu Allah SWT tunjukkan pun kita boleh belajar daripada susunan tersebut. Wallahu a'lam. Jadi tanpa lengah masa kita terus pergi kepada doa ni. Dan Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, apa dia? Hablana, berikan kami atau anugerahkan kami. Bila kata berikan kami, maksudnya yang ada itu hanya siapa yang pemilik dia? Allah SWT. Dulu awal-awal lagi bila macam Coach Allen cakap awal lagi, apa Coach Allen kata? Soal apa tu? Soal kita ni hanya boleh mampu berusaha sahaja.
Sebab soal nak bagi manusia ni berubah atau tak ubah, siapa yang boleh buat? Allah SWT. Tak ada siapa yang mampu. Bahkan Nabi pun kita lihat, sehebat Nabi pun bahkan Allah sendiri mengatakan bahawa bahkan mereka ini berada di bawah titipan orang-orang soleh. Siapa? Nabi Zakaria, minta maaf. Nabi apa tu? Nabi Lut dan juga Nabi Nuh. Nabi Lut isteri dia tak ikut dia. Nabi Nuh anak dia tak ikut dia. Kita lihat role model yang paling hebatnya para rasul. Nabi Nuh tu antara Rasulul Azmi yang hebat, dia punya tentangan, dia cabaran dia. Dia sendiri pun tak mampu nak ubah anak dia daripada segi hidayah. Tetapi apa yang dia telah buat, ada ikhtiar, ada usaha. Sampailah anak itu menutup mata, sampailah anak itu mati, dia masih berikhtiar. Bahkan dia cuba berdoa pun untuk kebaikan anaknya, tetapi setelah dia halang oleh Allah SWT, Allah tak benarkan sebab anak dia kufur, barulah dia berhenti. Barulah dia reda atas keputusan Allah SWT. Tetapi selagi mana boleh, kita tidak akan pernah berhenti. Tidak akan kenal kata erti putus asa, tidak ada jalan orang kata habis dah ikhtiar aku, tak ada. Selagi mana ada ikhtiar, ada nafas, lagi itulah tidak berhenti. Sebab tu kita dapat lihat orang-orang ibadur rahman ni apa mereka minta? Mereka minta, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri kami. Kalau dah ada isteri, maksudnya jadikanlah isteri kami. Hablana tu maksud berikan, jadikanlah, tukarkanlah dia, jadikanlah mereka ini apa? Mereka ini adalah orang-orang yang keturunan kami juga sebagai penyejuk mata kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya doa ni siapa boleh minta? Siapa-siapa boleh. Daripada kanak lagi dah boleh minta dah. Sebab apa? Nabi Ibrahim, dia minta supaya adanya keturunan yang baik, itu Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW dia kata, aku ni adalah jawapan kepada doa ayahku. Maksudnya merujuk kepada Nabi Ibrahim, moyang dia. Jadi, satu tempoh masa yang sangat panjang. Maksudnya awal-awal lagi kita dah kena doa ni. Habis bila dah isi doa ni nak buat apa? Tambah isi lagi ke? Itu terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Itu saya tak campur. Tetapi kita doa juga tentang isteri yang sama jugalah. Pun boleh, tak ada masalah. Supaya mereka jadi pasangan yang baik. Bukan isteri saja. Suami juga. Suami juga. Tak kira isteri atau suami. Cumanya dalam Quran dia banyak highlight berkenaan ni sebab apa? Sebab nak tunjuk bahawa lelaki itu adalah tanggungjawab yang paling utama untuk menjaga keluarga. Itu tanggungjawab yang paling utama. Tetapi tak semestinya, kebiasaannya para ulama kata bila yang disuruh kepada lelaki itu juga terbuka kepada wanita juga. Jadi perempuan pun boleh, lelaki pun boleh. Hanya kita kata aku perempuan tak payah doa ni, tidak. Sebab apa? Setiap orang memerlukan kepada pasangan yang baik. Sebab tu Al-Qutubi rahimahullah dia kata tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata, dia kata, seorang mukmin selain melihat isteri dan keturunannya taat pada Allah Azza wa Jalla. Itu antara dia. Al-Qutubi kata apa? Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain melihat isteri dan keturunannya taat pada Allah Azza wa Jalla. Perkataan sumpama ini juga dikatakan oleh siapa? Hasan Al-Basri. Ini diambil daripada tafsir Al-Quran Al-Azim. Ibnu Katsir sendiri juga komen tentang ayat ini. Dia kata mereka ini, yakni hamba-hamba ini, yakni ibadur rahman ini, berdoa kepada Allah agar mendapatkan keturunan yang taat pada Allah, menyembah Allah semata-mata dan tidak buat syirik kepadanya. Sebab tu seperti mana awal-awal ada Coach Allen tanya, kami berbual tadi, antara latar belakang pada ni ada orang pada zaman ini adalah mereka, kebanyakan mereka masih lagi ada keturunan dia, ada dia punya anak-anak dia ataupun ibu atau ayah dia yang belum Islam. Kita dapat lihat, bayangkan, kita ini alhamdulillah kita doa anak-anak kita insya-Allah semua akidahnya betul. Ada peluang masuk syurga semua insya-Allah. Cuma kita nak lihat kepada akhlak yang lebih baik dan sebagainya. Mereka ini lagi merisaukan sebab apa? Akidah itu memang tak ada. Ada yang memang betul-betul mereka risau andainya adanya kawan-kawan mereka ni ataupun saudara mereka ni, anak-anak mereka mati dalam kekafiran. Dan kadang-kadang menyedihkan pun ada yang terpaksa berperang sendiri pun dalam peperangan ke misalnya. Jadi perkara-perkara itu berlaku. Jadi mereka berdoa. Mereka berdoa agar adalah juga keturunan ni, zuriat ni yang ikut seperti mereka, itu memeluk Islam. Wallahu a'lam. Jadi Ibnu Abbas pula kata, Ibnu Abbas komen tentang ayat ni radhiyallahu anhu. Dia kata mereka ini ibadur rahman ni meminta apa? Agar mendapatkan keturunan yang gemar beramal. Jadi keturunan yang suka beramal dan memberi ketaatan sehingga sejuklah mata mereka ini di dunia dan di akhirat. Lihat, Ibnu Abbas kata bukan sekadar kita gembira kat dunia. Kita nampak anak kita baik, nampak anak kita ikut, rupanya apa? Sebab depan kita je. Kita pergi haji tak tahu apa jadi. Kita pergi masjid tak tahu apa jadi. Jadi yang paling penting adalah bukan sekadar sejuk di dunia ni,
Jiran-jiran tengok pun bagus, jiran puji. Berapa juzuk dah? Kan orang suka tanya. Selalu kalau soalan paling popular ialah di kalangan ibu dah ya. Juzuk mana dah? Dia berlumba-lumba kan. Tengok, anakku juzuk 1 dah. Anakku bawa Iqra. Kita dah suka cerita pasal tu. Tak apalah, tak ada masalah. Sebab tak tahu nak cerita apa dah kan. Puan-puan cerita pasal progres anak pun baik juga. Jadi poin paling penting sebenarnya yang kita hendak kita ambil highlight kat sini ialah antara ciri-ciri hamba Allah yang baik ialah dia tak hanya pentingkan diri kita sendiri. Ini sebenarnya sangat penting tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kita kena lihat keadaan ini. Sebab kadang-kadang kita lihat dalam masyarakat kita, si ayah rajin pergi masjid. Alhamdulillah. 5 kali pergi, tak ada masalah. Nak kalau dah pencen lagi lah, tak ada masalah. 5 kali pagi, subuh pergi, lepas subuh sampai pergi kuliah pula pukul 7. Lepas tu ada kuliah tambahan lagi kat kedai makan lagi. Tapi anak-anak kat rumah tak tahu. Bangun ke tak bangun lagi, kita pun tak tahu apa jadi. Nak pula ayah had ni pula kan. Musim-musim Covid ni kuranglah sikit kan. Tapi musim Covid ni ada masalah lain tak? Ada baru ni kawan saya seorang penceramah jugalah, dia cerita pasal kawan dia lain yang penceramah. Zaman Covid ni lagi sibuk. Sampai pukul 4-5 pagi pun ada ceramah lagi buat qiyamul live pula. Masya-Allah. Tahu-tahu dia dapat berita sekolah, anak mengokok kat sekolah apa ada pula jadi kes. Sebab apa tak punyalah orang kata terlampau sibuknya. Jadi kita dapat lihat bahawa urusan ialah bukan sekadar memikirkan diri sendiri. Kita kena melihat bahawa memikirkan orang lain juga. Sebab saya lihat ada seorang sahabat saya. Dia setiap hari lepas subuh memang dia tak pernah doa kat masjid. Cepat dia bergegas lagi. Sampai satu hari orang duk tanya kat dia, kenapa hang tak ada masa langsung kan? Tak ada masa langsung untuk doa dengan Tuhan. Tak ada masa untuk Tuhan. Kadang-kadang ada orang tu cakap sambil melawak lah. Dia kata macam ni. Dia tak boleh pasal nak bawa anak pergi masjid. Satu sebab bawah budak tadika lagi. Musim Covid tak boleh bawa. Dulu boleh bawa. Sekarang tak boleh bawa. So kalau dia duduk lepak kat masjid lagi. Duduk lagi kat masjid. Lepas tu pergi dengan kuliah apa. Anak-anak kat rumah tak solat. Tak sembahyang apa. So dia balik nak kena gerak anak-anak dia. Dia kata nak kena didik dari awal. So kita pun terkejut. Kita ingat kita yang lepas solat ni lebih baik dia. Kita ingat kita yang zikir ni lebih baik dia. Rupanya Allah tunjuk. Rupanya aku lagi teruk dia. Saya duk fikir sendiri. Dan aku pun tak fikir anak aku nak gegap semayang ke apa semua. Kadang-kadang kita lihat manusia itu Allah bagi dia hidayah dengan cara yang berbeza-beza. Sebab tu kita tak boleh nilai orang. Kita nilai diri kita sendiri. So berbalik kepada kisah ini adalah bahawa apa Allah nak tunjuk bahawa orang-orang beriman ini dia tidak hanya memikirkan diri dia sendiri. Kita belajar daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Dia itu seorang Nabi. Tetapi dia juga meminta keturunan dia bahawa ada keturunannya yang macam yang jadi nabi macam dia juga. Dan dia dapat Nabi Ismail, Nabi Ishak yang kita tahu dalam riwayat dia nabi, dan dia dapat keturunan dia juga, cucu cicit dia juga seorang nabi, bahkan nabi akhir zaman. So meminta kepada keturunan yang baik itu sangat penting. Supaya apa? Adanya kata amal jariah itu berpanjangan. Sebab antara yang sampai yang diterima, amalan yang tidak terputus ialah doa anak-anak yang soleh, dan termasuk doa kita kata anak dalam bahasa Arab ni tak semestinya anak direct. Dia boleh jadi anak angkat ke apa semua. Yang penting ada orang yang kita didik lah menjadi orang baik. Tapi yang paling bagus ialah keturunan lah. Kalau Allah kurniakan, ada orang Allah tak bagi dia keturunan, nak buat macam mana? So dia kena buat dengan cara lain, amal jariah. Dia boleh cari anak murid, boleh jadi anak juga kan. Tetapi taklah sama seperti mana anak itu sendiri. Jadi kalau kita nak lihat bahawa Ikrimah sendiri dia kata tentang ayat ni, dia kata siapa orang ni, orang-orang yang berdoa ayat ni Rabbana hablana ni, azwajina ni semua ni, dia kata mereka lah orang-orang yang beriman. Dia tak menginginkan keturunan yang memiliki paras yang cantik. Dia bukan nak yang cantik, tetapi dia nak inginkan dah keturunan yang taat. Sebab kita lihat masyarakat kita, minta maaf, ini bukan nak condemn ni, nak cerita je. Kadang-kadang masyarakat kita apa dia kata, baca surah Yusuf supaya apa? Anak handsome. Anak-anak perempuan baca surah Maryam. Contoh dia. Saya tak kata salah lah. Tapi orang kata kadang-kadang kita punya orang kata target kita ni. Keinginan kita tu kadang-kadang orang kata di luar jangkaan juga. Orang kata nak handsome, nak anak macam Korea, tengok gambar Korea banyak-banyak. Minta kat Tuhan. Tak ada masalah lah cara masing-masing. Tetapi itu bukan yang paling utama. Sebab tu Nabi SAW dia kata wanita itu dinikahi, selalunya kebiasaannya wanita itu dinikahi kerana apa? 4 perkara. Pertama dia harta. Kemudian apa? Kemudian keturunan dia. Kemudian kecantikannya. Kemudian agama dia. Maka kata Nabi SAW katanya, maksud hadis, maka pilihlah wanita yang taat pada agama, nescaya engkau akan beruntung. Itu maknanya kalau perempuan, dia pilihlah apa pasangan dia lelaki apa yang paling utama ialah dia ada agama.
Maksudnya kalau dapat, bukanlah kata Islam menghalang perkara ini. Bahkan kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i sendiri, menggalakkan kahwin sekufu tu kan, melihat kepada keturunan yang baik, yang sama pangkat, sama darjat yang kita, supaya kita tidak ada masalah di kemudian hari. Tetapi kalau dapat ke semua, alhamdulillah, bonus lah, mumtaz. Tetapi kalau tak dapat pun, sekurang-kurangnya, at least yang paling utama, bukan sekurang-kurangnya, yang paling utama ialah mestilah yang beragama. Kenapa tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala? Kalau lelaki dia pilih agama sebab apa? Nanti yang kebiasaannya yang mendidik anak ni tentu saja patutnya lelaki dan perempuan dua-dua kena buat. Tetapi selalunya anak-anak ni dia manja dengan ibu. Dia anak-anak ni lelaki, anak-anak ni bila dia nak sesuatu je dah rapat kat ayah dia. Saya tengok anak dia bila nak keluar jalan ke apa, tengok anak mesti pergi kat saya. Adalah benda dia nak. Dia nak pergi pantai ke, dia nak pergi mana-mana ke, budak-budak kecil dia tak minta material sangat, dia nak ajak berjalan lah. Adalah, kajilah selalunya dengan mak dia lah, duduk kepik ke dengan mak dia lah. Nak apa ke, nak bermanja ke apa, selalunya macam tu. Itu kebiasaan dia, masyarakat kita lah khususnya. Tetapi sebenarnya sebab apa, kalau jadi bila kita perlukan pasangan yang baik, jadi akan sentiasa dinasihatkan dengan perkara-perkara yang baik dan sebagainya. Dan perempuan juga perlukan kepada pasangan yang baik. Sebab apa? Sebab soal cinta ni, cinta tu penting. Sebab kahwin tu perlukan cinta. Kahwin tu perlukan kasih sayang. Daripada cinta tu akan melahirkan natijah yang baik. Cumanya kadang-kadang usia itu semakin lanjut, kadang-kadang ada perkara yang berlaku, kadang-kadang cinta itu boleh pudar. Itu hakikatnya kehidupan. Cinta itu boleh berkurang kerana apa, faktor umur dan sebagainya. Kadang-kadang wanita yang cantik boleh hilang kecantikan dia, lelaki yang handsome boleh hilang kehandsomean dia dan sebagainya. Jadi dia perlu pilih orang beragama sebab saat cinta itu mungkin akan hilang, saat cinta itu pudar, tetapi orang yang ada agama dia tidak akan menzalimi pasangan dia. Itu yang paling penting. Kalau mereka terpaksa bercerai pun, at least sekurang-kurangnya dia tidak mengabaikan tanggungjawab dia kepada anak-anak dia. Sekurang-kurang dia tak pukul isteri dia ke apa semua. Sebab kita tahu berlaku apabila telah berlaku pergaduhan, ada yang penderaan fizikal dan sebagainya. Jadi kita perlukan kepada agama ini supaya apa? Supaya sekurang-kurangnya kalau cinta itu tidak ada, dia masih lagi menjalankan tanggungjawab dia sebagai orang yang beriman. Sebab dia ada perjanjian dia dengan Allah SWT. Sebab tu saya ingat ada seorang yang mengajar tafsir di Damansara dulu. Saya dikenalkan dengan tafsir itu daripada ustaz ni lah. Kalau tak silap nama dia Ustaz Kaifun Nazir. Kalau tuan-tuan cari, ada juga dia punya video kat sana. Dia lah orang pertama yang mengenalkan saya tentang tafsir dia. Dia dah ajar mengenai Ibnu Katsir. Antara dia kata sebenarnya akad nikah ni sebenarnya samalah seolah-olah seperti mana Nabi itu, para Nabi ini berakad kepada Allah SWT untuk menjadi seorang Rasul. Dia berpegang kepada janji untuk menyampaikan risalah itu. Begitulah juga para suami ini yang berakad nikah ni, apabila dia akad dengan apa tutup kadi tu, sebenarnya dia telah berakad dengan Allah SWT untuk menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang ayah. Bukan sekadar bersunuk-sunuk saja, tetapi dia adalah tanggungjawab yang besar. Kalau tak mampu, lepaskan dengan yang baik. Kalau mampu, silakan, tapi jalankan dengan baik. Itu Allah SWT, itu antara yang dipesankan oleh guru saya itu. Dia kata macam tu. Seolah-olah macam itulah akad nikah itu, bukan satu akad nikah macam tu saja, dia janji kita dengan Tuhan. Sebab tu Al-Quran ni sebut tentang kepentingan pilih pasangan yang beragama ni, surah Al-Baqarah ayat 221 dia kata, Allah berfirman yang maksudnya, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman, dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu, dan janganlah kamu kawinkan perempuan Islam dengan lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Yang demikian itu kerana orang-orang kafir mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan memberi keampunan dengan izinnya, dan Allah menjelaskan ayatnya kepada umat manusia supaya mereka dapat mengambil pelajaran. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita berbalik kepada doa yang sedang kita bincangkan hari ini, pagi ini. Ayat yang kita bincangkan ini menunjukkan tentang hamba Allah yang sangat memberi perhatian mereka kepada keluarga mereka. Kenapa penting untuk didik anak-anak dan isteri ini, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang rahmati Allah atas suami ini? Kerana apa? Mereka ini akan keluar kepada masyarakat. Mereka bukan duduk kat rumah saja. Jadi sebagai orang kata, didikan ini mesti bermula daripada rumah. Kita punya niat ni apa? Allah turunkan Nabi Adam ni untuk jadi khalifah. Kita semua diturunkan untuk jadi khalifah, dan khalifah itu bermula daripada rumah. Didikan itu bermula dari rumah, sebab kalau didikan itu tidak betul, maka anak-anaknya akan membawa keburukan itu keluar.
Bila keburukan itu keluar, dia ada kawan-kawan akan berkait. Jadi kerosakan itu semakin besar. Sebab tu kalau setiap orang jaga anak-anak dia, jaga isteri dia, jaga suami dia, jaga suami isteri dia, saling menasihati di antara satu sama lain, maka itu adalah usaha yang akhirnya akan menatijahkan melahirkan masyarakat. Sebab manusia itu makhluk yang apa? Dia sosial. Dia makhluk sosial. Dia akan berhubung dengan manusia-manusia yang lain. Dia akan berkahwin dengan dia, akan melahirkan keluarga yang baru. Kalaulah tidak baik orang itu, maka dia akan men-spreadkan kejahatan. Kalau baik dia akan membawa kebaikan itu ke seluruh alam. Sebab tu Allah kata tidak diutuskan Nabi Muhammad itu untuk melainkan apa? Rahmat untuk seluruh alam. Itu sebenarnya kita hasrat kita. Hasrat kita untuk jadikan anak kita baik bukan nak tunjuk-tunjuk kat orang anakku baik ke, anakku belajar kat Mesir ke, anakku belajar kat Madinah ke, bukan. Tapi hasrat kita untuk jadikan yang baik supaya dia menjadi masyarakat yang berguna, melahirkan masyarakat yang baik, maka kita akan hidup di dalam tempat yang lebih baik dan dari samping pahala kita pun berpanjangan. Bawa kepada orang lain. Sebab Allah suka kepada orang yang muhsinin, orang yang membawa kebaikan dan buat pembaikan. Lepas tu kalau kita lihat apa yang mereka minta? Mereka minta apa? Qurratu a'yun, penyejuk mata. Jadi apa makna qurrah ni? Jadi asal qurrah ni kalau para ulama tafsir dia kata bererti dingin, sejuk. Yang dimaksudkan di sini bila sejuk ni dia menggembirakan. Jarang orang panas kata aku happy tu panas hari ni. Jarang. Ada juga orang kata ada khususnya suri-suri rumah kata bagus panas hari ni boleh jemur baju. Sebab dia buat kerja kat rumah. Kan kita suami duduk panas bila nak hujan ni. Yang dia orang duk buat kerja kat rumah dia kata bagus panas hari ni. Tapi kita selalunya bila sebab sejuk ni orang sukalah. Dia dingin. Ada sebagian ulama tafsir dia kata berpendapat bahawa mata air yang mengalir dingin ni, dia mengalir sejuk ni lambang kepada kegembiraan. Kau orang dulu buat sastra apa semua kan. Bila kata air sejuk ni memang lambang kegembiraan lah. Kalau air panas ni dia melambangkan kepada kesedihan bagi dia orang. Sebab tempat kita kena lihat juga setengah orang yang menulis ni tempat dia orang kalau panas betul. Dia bukan panas biasa. Jadi yang memang menimbulkan kemarau dan menyebabkan kematian haiwan ternak misalnya. Bagi mereka panas memang panas lah. Kita ni alhamdulillah lah khatulistiwa kan. Kadang-kadang panas, kadang-kadang sejuk. Sekarang ni musim hujan-hujan saja. Musim sejuk, panas-panas saja. Jadi kita ada merasai. Ada orang memang kemarau sepanjang tahun. Kemarau lama, cukup lama. Macam kisah Nabi Yusuf AS kan. Lama kemarau dia. Ada orang rasa perkara tersebut. Jadi mereka melambangkan bahawa air yang dingin ni, qurrah ni, mata air yang dingin, mata air yang sejuk. Yang satu lagi ialah dia katakan bahawa panas. Mata air panas ni melambangkan apa? Melambangkan kesedihan, melambangkan rasa sedih dan sebagainya. Jadi kenapa kesejukan mata? Kenapa tak kesejukan hati? Sebab Nabi Musa dia minta lapang dada kan. Kenapa kesejukan hati? Sebab apa? Sebab bila soal anak-anak, orang yang paling suka orang kata apa? Bahagutnya akhlak dia kan? Orang kata apa? Comelnya. Kan? Budak-budak lahir baru orang cakap comelnya. Ya Allah, geramnya kan. Bila zaman sekarang tak boleh pegang kan. Sebab wabak kan. Jadi tengok dari jauh je. Comelnya. Jadi kena lihat bahawa keindahan itu, kegembiraan itu bermula daripada apa yang kita nampak. Sebab tu kalau dalam drama-drama Melayu khususnya bagi yang penggemar drama-drama Melayu kata, sakitnya mata aku kan selalu kan. Dialog-dialog yang diuturkan. Sebab apa? Kesakitan tu dari mana mata turun ke hati. Sebab apa kalau tutup mata tak nampak kan? Jadi bila lihat dia orang kata sebab apa? Kegembiraan, kesedihan itu boleh dibayang, boleh nampak dekat mata. Kalau tuan-tuan kita lihat zaman sekarang ya, zaman sekarang kita pakai mask kan. Kita boleh nampak tak dia senyum atau tak senyum? Tak nampak. Tapi kita tahu tak dia senyum? Tahu. Sebab apa? Lirikan mata. Sebab lirikan mata. Itu kita dapat lihat. So kegembiraan ke kesedihan ke dapat dilihat daripada keredupan mata. Dia sedih nampak mata dia redup je. Sebab tu kalau kita lihat kartun-kartun Jepun style anime kan, dia suka kan buat mata berkaca ke apa semua. Sebab apa? Daripada mata tu dia boleh membuat perubahan kepada wajah emosi tu. Dia tak ubah muka pun, dia tak ubah mulut, semua tak ubah, sama je. Dia ubah mata dah melambangkan emosi yang berbeza. Sebab tu Quran sangat memang benar-benar datang daripada Allah. Pemilihan perkataan pun sesuai. Sebab tu kita lihat, kita minta kepada Allah supaya kita tidak melihat sesuatu yang menjelitkan mata kita, yang akhirnya menyebabkan hati kita sakit dan sebagainya. Seperti mana Ibnu Abbas kata tadi, tidak melihatnya di dunia dan tidak melihatnya di akhirat. Apa guna gembira saja di dunia tapi di akhirat kita rasa sakit hati kat sana, kita rasa sedih kat
sana. Jadi kita mohon kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan juga berkenaan bukan sahaja kita minta kesejukan pada mata itu pada suami, isteri atau anak-anak, dan kita minta juga apa? Kita menjadi imam. Kita lihat daripada perkataan itu sendiri maksud bila kita jadi imam maksudnya kita jadi role model. Kita jadi pemimpin. Dan mana mungkin untuk kita menjadi pemimpin yang bertakwa, macam mana kita nak jadi lil muttaqina imama, macam mana kita nak melahirkan orang bertakwa sedangkan kita sendiri tidak bertakwa kepada Allah SWT. Lepas tu banyak dalam ayat-ayat Allah SWT tegur kepada orang Yahudi. Allah kata kepada Bani Israel misalnya, kenapa kamu menyuruh atamuruna nasa bil birri wa tansau anfusakum wa antum tatluna kitab. Macam mana engkau itu menyuruh manusia melakukan kebaikan sedangkan kamu itu mengabaikan diri kamu sendiri. Kamu baca kitab, Allah kata. Kamu abaikan diri kamu sendiri, macam mana kamu nak jadikan orang yang baik? Allah tegur kepada Yahudi. Dan tentu saja Allah tegur kepada kita semua. Siapa sahaja yang sudi membuka hati dia untuk kebenaran. Jadi tips yang Allah SWT ajar kepada kita, ciri orang yang beriman ini, mereka bukan saja menginginkan orang lain jadi baik, tapi mereka tahu, mereka sedar bahawa mereka dulu kena jadi baik. Tak boleh kita sekadar melaungkan slogan aku mahu perkara baik, aku mahu negara Islam dan sebagainya, tetapi kita sendiri tidak berperangai seperti mana yang kita impikan. So apa sahaja yang kita nak mesti bermula daripada diri sendiri. Kalau kita nak anak murid kita jadi anak murid yang baik, kita dulu kena contoh yang baik. Kita nak ajar anak kita. Kita sendiri semua ada anak masing-masing. Apa yang kita ajar selalunya orang tak ingat. Kita cakaplah anak kita, cakap terima kasih kat cikgu. Cakap terima kasih kat cikgu. Tapi kita tak ada pun cakap terima kasih kat cikgu. Duk anak je cakap terima kasih kat cikgu. Kita dengan muka kita, cikgu ni lambat betul. Anak tak turun-turun lagi. Apa dia mengajar? Tak habis-habis mengajar pagi. Kita sendiri ada terdetik kan dengan perkara-perkara tersebut. Jadi kalau kita nak anak kita jadi baik, kita kena tunjuk contoh yang baik. Kadang-kadang kita kata, tak bagi salam lah kat aku. Kan kita selalu macam, kenapa tidak kita yang bagi salam? Kenapa kita selalu mengharapkan, orang tu tak cakap terima kasih. Lepas tu kita dah cakap terima kasih, tak cakap sama-sama pula. Ada sahaja yang kita duk fikirkan tentang orang lain, sedangkan kita tidak memikirkan diri kita sendiri. So Allah SWT ajar kepada kita, melalui hamba-hamba yang soleh ini, mereka bukan sahaja mahukan kebaikan buat diri mereka, diri orang lain, mereka bukan sahaja hendak perubahan kepada masyarakat, kepada anak-anak dia, kemudian menatijahkan perubahan masyarakat, dan mereka sedar bahawa perubahan itu mesti bermula daripada diri mereka sendiri. Barulah mereka boleh jadi imam kepada orang-orang yang bertakwa, imam kepada orang-orang yang sentiasa mengikut suruhan Allah SWT dan menjauhi larangannya. Mana mungkin dia mengharapkan orang lain mengikut petunjuk Allah sedangkan dia sendiri tidak mahu mengikut petunjuk Allah SWT. Bagaimana mungkin dia nak zuriat dia menjauhi larangan Allah sedangkan dia sendiri tidak menjauhi larangan Allah SWT. Jadi besar sangat sebenarnya doa ini. Kalau boleh panjang lagi hendak kita kupas, tetapi cukuplah kata biar sedikit tetapi berkesan. Apa guna kita bincang panjang-panjang tetapi sekadar untuk berbual-bual kosong saja. Biarlah sedikit tetapi mudah-mudahan memberi kesan, insya-Allah. Saya mohon maaf kalau ada apa-apa tersilap kata, orang kata yang menguriskan hati, saya tidak bermaksud langsung. Sekadar orang kata menghilangkan rasa penat, mengantuk dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT memberi rahmatnya kepada kita semua. Saya kembalikan kepada Coach Alan dan Coach Asiah. Terima kasih. Ustaz, saya nak tanya juga kan, macam bila ayat bermula daripada surah Al-Furqan 63 yang menyebut ibadah Rahman tu, adakah siapa-siapa individu yang dimaksudkan oleh Al-Quran di sini? Allah Alam, saya tak tahu. Tak tahu. Tapi kita boleh tengok, insya-Allah saya semak semula. Okay. Kalau ada pandangan daripada, selalunya Ibnu Katsir lah yang akan beritahu ni. Sekarang, tapi kalau macam dalam macam tafsir-tafsir moden ni kadang dia tak cerita kan. Jadi kita tengok kepada tafsir klasik, insya-Allah. Selalunya kalau dalam Qurtubi semua dia akan ada bawa pandangan. Tafsir klasik saya akan bawa. Saya kasih bab balik, insya-Allah. Tak boleh Ustaz. Berikut mana tahu ada siapa-siapa nabi ke apa kan yang dimaksudkan daripada. Betul. Kan? Tapi of course kalau kita tengok nahwu dia pun dia adalah lebih kepada ramai kan, Rabbana kan. Kadang-kadang ramai ni tak semestinya dia orang ni minta serentak, tetapi ramai ni membawa maksud kebanyakan orang memang minta benda yang sama. Dia di rumah masing-masing, tempat masing-masing, tapi inilah keinginan manusia. Menunjukkan Allah nak tunjuk bahawa semua orang sepatutnya berdoa macam ni. Itu sebab dia doa dengan
kami itu. Allah. Itulah saya dulu pernah juga post doa ni dalam Facebook kan, ada pula kawan-kawan yang nak main-main. Itu dia kata azwajina tu, isteri-isteri tu, kenapa nak tambah isteri ke, dia cakap kan. Saya malas nak jawab. saya sebab saya pun tak ada ilmu nak jawab kenapa azwajina, sebab mungkin general kot. General lah, sebab dia satu lagi beri kebanyakannya kepada orang yang tiada, tapi beri juga kepada orang yang ada, sebab kita nak Allah anugerahkan. Seolah-olah macam orang katakan ada kata-kata kan, kalau kau tak mampu mengubah hati maka mintalah kepada Tuhan hati yang baru kan. Seolah-olah macam tu. So kita nak minta seolah-olah pasangan kita ni, tapi itu bukan hadis lah, itu kata-kata orang je lah. Jadi bila katakan beri ni, seolah-olah kita nak kata ya Allah kau jadikan dia insan yang baru lah. Sebab apa? Sebab dia kebanyakan manusia itu dia bila nak berubah, dia kata ceraikan, cari yang lain. Jadi kita manusia Allah gunakan seolah-olah orang nak kata tak, yang sama pun Allah boleh bagi seolah-olah yang baru. Sebab esok di akhirat besok pun kalau kita lihat pasangan yang sama juga, tapi dah dicabut rasa dengki, dah dicabut rasa cemburu, dah dicabut rasa-rasa. Kita harap begitulah. Aku masih lagi kekal dengan yang pasangan yang sama dia, tapi seolah-olah kau bagi yang baru pada aku. Satu kita sendiri kan, abang sekarang lain lah kan, orang cakap itu, dah jadi seolah-olah yang baru kan. Seolah-olah macam itulah. Kita doa. Cuma dia basic dia, asasnya kepada yang itulah berikan. Sebabnya bukti kepada kata-kata inilah contoh macam tadi. Dia dah ada anak dah, tetapi ada anak-anak dia yang masih bukan Islam. Dia kata, ya Allah, berikanlah aku apa, anak-anak yang Islam. Maksudnya dia nak anak-anak dia masuk Islam. Dan dia tahu kenapa guna perkataan beri, sebab apa? Sebab dia tahu kurniaan itu hanya Allah je yang boleh bagi. Dia tak boleh. Kita macam kita cakap awal-awal tadi, macam Coach Alan pun ada kata tadi, kita ni boleh ikhtiar. Tapi jangan putus asa. Sebab kadang-kadang kita lihat dalam Facebook ada orang gombang-gembor, dia kata aku dah lepas diri dengan anak aku, cukup setakat itu sahaja. Itu urusan dia dengan Allah SWT. Tak. Urusan dia dengan Allah SWT bila dia dah meninggal. Tapi itu pun sebab di Islam kita masih ada urusan lagi dengan dia. Tak sampai habis, tak habis. Sebab syafaat tu antaranya yang boleh diberi adalah kepada anak-anak juga. Dan tentu saja doa anak-anak juga sampai kepada kita, dan doa kita dengan Allah SWT tentang anak-anak ni memang tak dihijab. Memang tidak dihijab. Dalam hadis saya tak ingat hadis mana, tapi memang kata memang dengan Allah SWT ni memang dengan tentang anak memang tidak ada. Tidak ada hijab langsung. Maksudnya kena doa yang baik-baik, cakap yang baik-baik, sentiasa yang kata yang baik, positif. Lepas tu orang-orang zaman dulu dia tak pernah sebut perkataan yang buruk. Paling-paling dia kata apa, bertuah dia kata. Saya banyaklah bertuah yang saya dapat. Alhamdulillah tuah tu nampak sekarang. Dia tak cakap tu. Soalan ada 2 soalan. HMZ last week dia tak datang. Dia tak hadir. Dia terus dia bagi 2 sekali. Kodak soalan. Kodak soalan. Jadi saya bacakan untuk benefit orang daripada live. Okey, soalan pertama, jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Adakah ni apa? Ayat ini bertanggungjawab pemimpin itu hanya restrain kepada yang mau bertakwa sahaja? Well, good question. Okey, bagus soalan. Nombor 2, soalan yang kedua, bagaimana hendak kita bantu kepada yang tidak mau bertakwa supaya institusi keluarga ini dapat dikukuhkan mengikut landasan Islam? Okey. Pertamanya tentu sahaja kenapa digelarkan bertakwa di sini, sebab pertamanya lah satu untuk motivasi kepada diri kita lah, supaya tidak hanya mengharapkan anak yang bertakwa, tetapi kita juga kena menjadi orang yang bertakwa. Sebab selalunya untuk menjadi pemimpin dia itu mesti dah terlebih dahulu berubah. So itu sebab dikatakan tentang pemimpin orang yang mahu bertakwa. Okey, dan kenapa kita minta, sebenarnya kalau kita lihat kepada Nabi itu sendiri, bila Nabi dia cakap satu perkara, dia ada apa? Dia kata kalimat tu apa dia, saya tak ingat, dia kata kata-kata yang ringkas tapi dia ada bawa maksud yang panjang. Jadi apabila kita kata lil muttaqina imamah bertakwa, maksudnya dengan harapan bahawa manusia itu menjadi orang yang patuh dan taat kepada Allah SWT. Bukan bermaksud sampaikan dakwah itu bukan hanya kepada orang-orang yang tidak bertakwa, tetapi orang yang bertakwa ini, doa ini dibaca dengan harapan supaya anak-anak itu sendiri menjadi orang yang bertakwa. Dia macam satu perkataan yang memang dah kita minta dengan perkataan yang confirm dapat.
Macam mana saya nak explain, saya pun tak pandai nak explain. Tapi bila dia cakap macam, bila kita minta satu perkara, ya Allah, kau ni anak baik lah. Padahal kita tahu anak kita bukan baik pun. Tapi cakap tu supaya dengan harapan dia jadi orang yang bertakwa. Sebab tu kalau kita lihat latar belakang itu sendiri pun, orang yang berdoa itu pun ada yang anak-anak dia kafir pun. Tapi dia doa dengan bertakwa. Maksudnya seolah-olah dia dengan yakin dia kepada Allah SWT bahawa orang ni confirm akan jadi bertakwa. Ini salah satu uslub orang kata kepada kalimah bahasa Arab yang macam Arab ni dia selalu guna perkataan macam tu. Contoh macam mana saya nak kata, macam orang kata kita cakap kan ma'assalamah, bersamamu keselamatan. Kalimah tak kata semoga Allah bagi kamu keselamatan. Dia tak kata macam tu. Dia kata bersama kamu keselamatan. Dia tak ada kalimah doa kat situ. Dia sebut je. Sebut itu adalah sebenarnya doa. Dia Arab macam tu. Allah macam dia kata lagi jazakallahu khair. Dia tak kata semoga Allah bagi kamu kebaikan. Dia kata Allah bagi kamu kebaikan. Dia guna doa tu dengan perkataan yang pasti. Samalah juga dengan ayat ni. Bila dia kata, ya Allah, jadikan aku imam orang yang bertakwa, bukan bermaksud dia nak supaya jadi imam yang bertakwa saja. Dia nak supaya orang yang dibimbing tu jadi orang yang bertakwa. Dengan perkataan yang positif. Tanpa perlu minta pun, seolah-olah nak bagi tahu bahawa dia tu yakin dengan Allah, anak aku confirm akan dia bertakwa kalau aku minta macam ni. Itu keyakinan dia kepada Allah SWT. Tapi ada saja ayat-ayat lain yang kita minta supaya tukar anak kita jadi orang yang bertakwa secara direct semua, supaya dia jadi anak yang baik, kurniakan anak yang soleh. Tetapi ayat ini nak menunjukkan bahawa kebiasaan orang Arab memang macam itulah cara dia. Dia tak perlu minta pun, tapi dia gunakan perkataan sahaja. Wallahu a'lam. Itu antaranya lah. Jadi yang nombor 2, bagaimana nak kita bantu pada yang tidak mahu bertakwa supaya inti sekolah ini dapat dikukuhkan mengikut landasan. Dan juga antaranya ialah macam doa yang soalan pertama ni berkait dengan soalan kedua. Kenapa Allah kata pemimpin orang yang bertakwa? Sebab selalunya yang hanya orang yang nak berubah sahaja yang boleh dibantulah selalunya. Jadi bila kita nak bantu satu orang, dia bukan memerlukan satu kata, kalau orang ahli psikologi ke psikiatris ke apa, dia kata, diceritakan kawan-kawan saya ada yang doktor yang psikiatris, dia kata kalau kita nak ubah orang tu satu benda, orang yang nak diubati tu juga dia kena ada perasaan untuk berubah. Jadi macam mana kita nak buat ialah kita hanya boleh mampu untuk berusaha lah. Kurangnya kalau kita ada anak murid, kita boleh terapkan dengan adab-adab dan sebagainya. Kalau kita ada Facebook, kita boleh tunjukkan benda yang baik. Tapi at the end of the day, tak banyak yang kita boleh paksa orang. Kita hanya boleh yang kata menunjukkan contoh-contoh yang baik dengan kaedah-kaedah tertentu melalui pendidikan dan sebagainya. Tetapi at the end of the day, orang yang di depan kita tu dan sebenarnya yang perlu membuka hati dia untuk tu. Sebab tu Allah kata dalam ayat lain, Allah kata khatamallahu ala qulubihim, untuk orang yang memang dia tak mau berubah. Sebab tu kita lihat macam kisah Nabi Nuh ke, dia pun tak mampu nak buat apa-apa. Tapi apa yang dia buat ialah usaha dia ikhtiar. Dan secara spesifik kisah sendiri tak boleh nak cakap bagaimana. Tetapi setiap orang ada cara-cara yang masing. Ialah ibu dan ayah peringkat ibu dan ayah. Guru-guru dengan peringkat guru. Jiran-jiran dengan peringkat jiran dia. Dan paling utama yang boleh kita buat ialah yang dakwah bilhal. Mana dakwah bilhal? Dakwah dengan perbuatan kita sendiri. Macam kata-kata. Yang paling utama. Sebab kebanyakan kita dah concentrate untuk beletir dan saja. Sebab tu ahli psikologi kata sebenarnya bukan masa untuk beletir saja. Dah sampai masa untuk kita jadi pendengar yang setia. Yang itu pun saya susah nak buat lagi. Terus terang saya cakap kat tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat. Saya sebenarnya suka beletir. Sebab tu saya bila tuan-tuan ajak saya datang ke sini, saya suka. Tetapi saya jarang hendak mendengar. Itu masalah yang ada pada saya sendiri. Dan masalah ada kebanyakan parents ialah soal nasihat, menasihati ini tak ada masalah. Tapi soal hendak mendengar itu adalah satu perkara yang perlu kita fikirkan. Sebab anak-anak dia buat jahat ni bukan sebab dia jahat. Dia nakkan perhatian. Selalunya kalau kita lihat kepada ilmu parenting, saya bukan orang yang layaklah cerita pasal ilmu parenting ni, just pengalaman sikit-sikit. Budak-budak yang jahat ni sebenarnya macam saya lihat anak saya, dia suka pukul adik dia yang kecil. Bukan ada apa pun, sebab dia tahu bila dia buat macam tu, kita akan pergi kat dia. Dia nak perhatian. Sebenarnya lebih penting yang kita fikirlah bagaimana untuk jadi seperti mana Nabi Yaqub alaihissalam, apabila Nabi Yusuf datang kat dia cerita pasal mimpi. Kita kan cerita pasal mimpi, aku tanya mak kau lah. Mimpi nak cerita kat aku apa?
Mimpi, mainan syaitan ni, dia kata, mainan tidur, kita mesti marah kat anak kita. Tapi tengok Nabi Yaqub AS, bagaimana dia treat anak dia, dia boleh dengar budak yang kecil ni cerita pasal mimpi. Yang bagi saya yang kurang bagi kita ialah bukan soal institusi pendidikan, bagi saya pendidikan dah banyak dah. Bila saya sendiri mengajar sekolah pun cerita pasal benda yang baik, universiti pun ada benda yang baik, tapi ada benda yang kita kurang ialah kita kurang menjadi pendengar. Yang itu sebenarnya, wallahualam, itu hanya pandangan pribadi. Menjadi pendengar yang sedia tu memang paling, yang kata, susah lah. Nak pula orang macam saya suka bercakap ni. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi Ustaz ya untuk bersama kita. Jadi kita akhirilah majlis kita dengan pembacaan surah doa fi kifarah dan surah wal asr.